الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini hari Isnin bersamaan masih lupa je tadi. Ya. Bersamaan ya. Bersamaan 24 Mei 2021, 12 Syawal 1442 Hijrah. Tengah jam pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk ayat yang ketiga, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maimunah, Ibu Hazizah, Ibu Zabidah, Ibu Nur Faridah dan semuanya, insya-Allah. Ayat ketiga daripada surah Al-Mulk. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. الذي خلق. Waalaikumsalam Ibu Putri Mimi. Allazi, okey boleh tengok. Allazi ayat ketiga mula dengan allazi. Ayat kedua pun allazi. Ayat pertama pun tabarakallazi. Bermakna ibu ya, ini dia berkait-kait. Allazi pada ayat ketiga ini juga dimasukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi ni terjemahnya yang. Dan allazi digunakan untuk mufrad, untuk singular. Allazi maknanya dialah yang khalaqa telah menciptakan. Khalaqa past tense fi'il madhi ya. Dialah yang khalaqa telah menciptakan. Khalaqa ibu ayah fi'il. Mana fa'il khalaqa? Dalam khalaqa ada dhamir huwa yang kembali kepada allazi. Jadi fa'il kepada khalaqa. Fa'il itu apa? Pelaku. Dialah yang, yakni Allah Ta'ala, yang khalaqa telah menciptakan sab'a. Sab'a ni jadi maf'ul bihi. Menciptakan sab'a, 7. Sab'a tu 7 lah, sab'a. Di sini kita baca sab'a. Samawatin. Okey, samawat jamak kepada sama. Kalau sama satu langit, jamaknya samawat. Samawat. Okey. Sebelum kita teruskan, tengok kejap ya. Kita tengok kejap kalimah samawat ni boy. Kejap ya. Okey. Samawat.
Samawat. Okey. Samawatin ya. Samawat ni buaya asalnya daripada sin mim waw. Samawat jamak pada sama. Samawat jamak pada sama. Tapi kalimah samawat juga asal daripada huruf sin mim waw ni. Perkataan sumu. Sumu. Apa maksud sumu? Sumu ni maksudnya tinggi. Okey. Jadi buaya samawat daripada dia jamak pada sama. Cuma asal kalimah itu juga datang daripada perkataan sumu. Sumu ni maksud tinggi. Daripada perkataan sumu ini juga lah datang perkataan isim. Daripada sumu ni datang perkataan isim, ismun. Apa maksud ismun? Nama. Saja saya masuk ya. Nama. Jadi buaya, nama mesti kita berikan sesuatu yang tinggi pada anak tu. Tak tanya buaya. Sebelum masuk pada tafsir saya tengok bahasa, dari segi bahasa kalimah samawat tadi. Buaya, langit sifatnya tinggi. Dan daripada perkataan sumu, yang mana daripada sumu ini juga datang kalimah ismun, isim. Isim maksudnya nama. Maka nama yang kita berikan kepada anak kita mestilah nama yang terbaik. Nama yang terbaik, nama yang terpuji. Ada tak ibu yang nak bagi nama anak Fir'aun? Ataupun bagi nama anak nama yang tak elok? Kan? Contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ni? Contohnya macam ni. Bagi nama anak Muhammad Netanyahu. Muhammad Netanyahu. Netanyahu tu siapa? Kan Benjamin Netanyahu, Israel punya tu kan. Ada tak nak bagi nama anak macam tu? Atau Fir'aun, Muhammad Fir'aun, Muhammad Qarun, Muhammad Haman. Mana ada? Pasal apa? Itu kita tahu itu nama-nama yang buruk. Israel tak buruk ibu. Israel tu sebenarnya nama Yaqub. Israel tu nama Nabi Yaqub. Israel nama Nabi Yaqub. Tapi Israel negara tu taklah kan. Okey. Tapi nama-nama yang buruk kita tak nak bagi. Kan? Ataupun nama-nama yang jelek. Kita tak nak bagi kan. Jadi buaya, balik kat sini. Samawat maksudnya langit. Sab'a samawat, 7 langit. 7 lapis langit. Tibaqa dalam keadaan ataupun yang bertingkat-tingkat. Boleh terjemah yang bertingkat-tingkat ataupun yang berlapis-lapis. Yang berlapis-lapis. Boleh juga yang bertingkat-tingkat. Boleh. Ibu yang kalau kita kata bertingkat-tingkat, dia berlapis tak? Kalau kita kata bertingkat-tingkat, maksudnya dia berlapis-lapis kan, betul kan? Jadi ibu yang kalau terjemah berlapis-lapis pun boleh, bertingkat-tingkat pun boleh. Jelas ya? Okey. Cuma kenapa dibaca tibaqa tu? Dibaca tibaqa, ada yang kata sebagai hal, ya. Boleh kata hal ataupun boleh jadi sifat pada sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa sifat pada sab'a samawatin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma tara, ma tu manafiyah. Ma tidaklah tara kamu melihat. Tara tu fi'il mudhari' kotak yang ke-7. Tara tu daripada ra'a yara, melihat. Ma tu manafiyah. Jadi ibu ayah, kita belajar dalam surah peringkat pertama dulu, ma ni nafikan fi'il madhi kan. Sebenarnya ma juga boleh menjadi nafi kepada fi'il mudhari'. Cuma kebanyakannya kita jumpa ma ni nafi pada fi'il madhi. Boleh juga ma tu jadi nafi pada fi'il mudhari'. Kita belajar dalam mustawa 1 ya. Ma tara tidaklah kamu melihat. Kamu melihat fi pada khalqi, boleh nampak. Khalqi itu adalah root word, kata dasar. Nampak khalaqa di awal ayat, allazi khalaqa. Khalaqa fi'il madhi, khalaqa. Mudhari'nya yakhluqu. Masdarnya khalqan. Ketika mana kita tasrifkan madhi, mudhari', masdar, kita akan baca baris atas. Khalaqa, yakhluqu, khalqan. Tetapi kalau di luar daripada tasrif, macam kat sini, kita baca khalqi. Kenapa? Kerana dia bukan dalam susunan madhi, mudhari', masdar. Dia semata-mata kalimah ini saja. Dan sebelumnya ada huruf jar. Fi khalqi.
Jadi khalqi ni terjemahan apa ibu? Telah mencipta ke, sedang mencipta ke, ciptaan. Terjemahnya cuba tengok masing-masing. Apakah terjemah khalqi? Beza dengan khalaqa. Khalaqa telah mencipta, khalqi penciptaan, bagus. Akan jadi terjemah masdar. Okey. Ibu boleh tengok. Allazi khalaqa, dialah yang khalaqa. Terjemah khalaqa pun ada perkataan cipta. Cuba tengok pada khalaqa ada perkataan cipta, tapi terjemah tu terjemah kata kerja. Telah mencipta ataupun mencipta saja. Beza tak mencipta dengan penciptaan? Ada beza. Kan? Betul tak ibu ayah? Khalaqa di awal ayat, terjemahnya apa? Khalaqa di awal ayat. Tolong terjemahkan khalaqa di awal ayat masing-masing. Apa terjemah khalaqa di awal ayat? Allazi khalaqa. Tolong kongsikan terjemah ibu ayah. Nampak tak? Menciptakan boleh? Menciptakan boleh? Beza antara menciptakan dengan penciptaan. Begitulah juga berbeza pada dari segi kalimah bahasa Arab. Pasal itulah kena belajar. Ibu yang pasal tu kena belajar. Nahu sorof tu bukan saya ada pula yang sangka macam ni. Saya buat taktik. Saya bagikanlah percuma tapi nak kena belajar tu. Ini adalah ni ustaz ni. Tak. Memang tafsir dan juga asas nahu sorof yang untuk surah-surah tu saya buat percuma. Apa tujuan? Untuk membantu kelas-kelas yang berbayar yang saya buat yang liburan. Pasal apa? Itu saya nakkan komitmen dalam belajar. Nahu sorof kena ada komitmen. Tajwid kena ada komitmen. Tapi ini saya bagi ruang peluang untuk semua sekali boleh belajar. Nahu sorof dan juga tafsir. Tapi untuk faham tafsir lebih teliti, kena faham nahu sorof dia. Faham bahasa Arab dia. Nampak tak perbezaan dia antara menciptakan dengan penciptaan? Kita dapat bezakan melalui kita faham kaedah bahasa Arab tu. Ada fi'il madhi, ada masdar. Sekarang ni khalqi ni terjemah masdar, root word dia. Habis. Pada ciptaan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini mudhaf ilaih. Maksudnya pada ciptaannya Allah Taala itu, ciptaannya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bukan nama Allah Taala ke ibu? Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Min tafawut. Min tafawut. Min itu dalam kitab I'rab bagi tahu min itu adalah min zaidah, tambahan. Jadi kalau dalam Quran terjemah ibu ayah tak ada tulis terjemah dari pun tak apa. Okey. Pada ciptaan Allah Taala kamu tidak melihat pada ciptaan Allah Taala sebarang kekurangan, sebarang perkara yang negatif lah. Jadi ibu ayah, apa terjemah tafawut dalam Quran terjemah ibu ayah? Apa terjemah tafawut? Ada tak? Ambil terjemah min tafawut, ada tak dari ke apa ke? Kalau ada dia meraihkan tu, kalau tak ada pun tak ada masalah. Apa terjemah min tafawut? Nampak? Pakcik Wahab punya ketidakseimbangan. Pakcik Wahab punya maksudnya ibu ayah ada yang ada dari, ada yang tak ada dari Okey. Ada yang ada dari, ada yang tak ada dari. Dari ketidakseimbangan. Nampak ibu Zabidah, sesuatu yang tidak seimbang. Tak ada pun terjemah dari. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada terjemah dari pun boleh, tak ada dari pun boleh. Tak ada masalah kerana min itu adalah min zaidah, tambahan. Okey. Tafawut ketidakseimbangan. Tafawut ni dia tak seimbang. Kita tengok langit semuanya seimbang, sama rata semua. Tapi sekarang kita tengok pada tafsiran dia. Maka farji' maka kembalikanlah. Asalnya fa, lepas tu irji', asalnya irji', ain tu mati asalnya. Irji' fi'il amar. Raja'a yarji'u, raja'a telah balik, telah kembali, yarji'u sedang kembali. Irji' kembalikanlah. Okey. Fa maka irji' kembalikanlah al-basara, penglihatan. Ibu ayah, pada irji' mesti ada makna amar, mesti ada makna perintah, suruhan. Bukan ayat penyata tapi ayat suruhan, kata suruhan, kata perintah. Cuba tengok terjemah irji', ada tak perkataan kan ataupun lah? Apa terjemah ibu ayah? Irji' tu. Apa terjemahnya Pakcik Wahab? Kembalilah.
Ataupun kembalilah boleh, kembalikanlah. Tapi yang ulanglah. Mesti ada lah tu ada. Ataupun ada kan lah. Lah ataupun kan lah, kerana itu ada makna amar, perintah. Boleh buat yang semua insyaAllah ya. Jadi farji' al-basara. Asalnya ain itu mati asalnya. Kembalilah. Okey. Ain itu asalnya mati. Tetapi kerana ain mati, al-basara, lam pun mati. Untuk boleh baca, ain itu dibariskan dari bawah. Farji'il basara. Okey. Maka kembalikanlah al-basara, penglihatan. Kembalikanlah penglihatan. Maksudnya penglihatan kita pada langit. Allah kata, allazi, dialah yang khalaqa, telah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Ma tara, kamu tak akan lihat fi khalqir rahman, pada ciptaan Allah Ta'ala itu, min tafawud, daripada sebarang ketidakseimbangan, sebarang kekurangan, ketidakseimbangan. Tak berhenti lagi. Farji', maka kembalikanlah al-basara, penglihatan. Kembali tengok langit. Tak berhenti lagi. Tengok langit lagi. Tengok, cari kekurangan. Tak berhenti lagi. Cari lagi. Carilah berjuta kali pun. Hal tara min futur. Hal, adakah tara, kamu melihat min, daripada futur, sebarang. Futur ni maksudnya, futur ni sebarang pecahan dekat langit ke? Sebarang kerosakan ke? Tu futur tu boleh masuk rosak, boleh masuk pecah, boleh masuk cacat, bagus cacat, macam Wahab. Boleh masuk cacat. Sesuatu yang negatif lah. Ibu ayah, letak-letak ataupun cacat. Futur tu dari fatara. Fatara ni boleh masuk pecah dan sebagainya lah. Jadi ibu ayah cacat ataupun rosak, ataupun sebarang pecahan dekat langit. Ada tak? Tak ada. Allah sabar ni bila? Allah sabar ni 1400 tahun lepas sampai sekarang, ada tak pecahan pada langit? Masya Allah, tabarakallah. Sempurna Allah Ta'ala cipta. Sempurna dan sangat-sangat sempurna. Okay. Sebelum masuk tafsir, kita ulang lagi sekali. Sebelum tu, saya minta seorang ibu untuk bantu saya terjemahkan mengikut apa yang telah kita bincang tadi. Jangan malu ibu yang saya bimbing sekali. Minta seorang ibu, kita dua hala. Siapa nak komen saya? Betul Ibu Faridah, tidak ada pecahan pada langit, betul, Masya Allah. Siapa nak ibu yang boleh komen saya? Okay, ibu saya tunggu. Okey, Ibu Saidah. Okey, terima kasih Ibu Saidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ibu, Ibu. Allazi. Okey. Ya, saya dah hilang ke mana sekejap. Okey, Allazi. Allazi, Allah yang. Allazi, Allah yang, ataupun dia yang ya. Allazi itu isim apa Ibu? Yang. Isim mausul. Bagus Ibu. Khalaqa. Khalaqa, ini fi'il mardi, dia telah menciptakan. Bagus. Domir huwa. Bagus. Jadi fa'il jugalah. Bagus, Masya Allah Ibu, bagus. Sab'a. 7, maf'ulun bih. Bagus. Sama wat, itu jamak. Okey. Maksud dia, ini langit lah, langit-langit. Betul, langit-langit, okey. Tiba kon, yang berlapis-lapis atau bagus, tingkat-tingkat. Hal jugalah, dia boleh jadi hal. Okey, bagus. Okey, manafi. Okey. Fi, huruf jar, fi di dalam. Taro fi'il mudhari'. Okey, apa terjemah dia? Kamu melihat. Bagus. Fi huruf jar. Okey. Pada di dalam. Bagus. Khalqin. Terjemah paling. Ya? Ini pada. Pada. Pada ya. Okey. Khalqin dia isim masdar. Penciptaan. Ibu sebut masdar saja. Masdar. Okey. Okey, bagus. Ar-Rahman, yang maha apa tadi? Pemurah. Yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Okey. Min Zaidah. Okey. Tambahan Min tambahan. Okay. Tafawud, ketidakseimbangan. Bagus Ibu. Bagus. Itu farji'il itu fa maka irji
Tu fi'il amar. Bagus. Ulangilah. Bagus. Ulangilah ataupun asal maknanya? Kembali. Kembalikanlah. Okey, bagus ibu. Teruskan. Al-basara. Al-basara di sini penglihatan. Bagus. Okey. Hal apakah? Okey. Kata adakah? Taro kamu lihat. Okey. Min daripada. Okey. Futur kecacatan. Bagus. Kalau boleh terjemah sebarang ibu. Sebarang kecacatan. Oh, sebarang kecacatan. Pasal dia tadi saya lupa cakap pasal dia adalah nakirah. Oh, okey. Terima kasih banyak, Sebarang nakirah lah, dia nakirah. Nakirah betul. Okey. Terima kasih ibu. Terima kasih. Sama. Ibu Ayah cuba tengok pada terjemah min tafaud dan juga min futur ada tak kalimah sebarang? Ada tak kalimah sebarang? Kalau ada bagus, kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada tu lagi bagus. Dia maknanya akan jadi lagi cantik lah kalau ada sebarang. Maksudnya langsung tak ada. Masing-masing tak ada terjemah sebarang, tak ada okey. Kalau ada yang terjemah sebarang lagi bagus. Saya suka kalau ada terjemah sebarang. Sebarang kekurangan, sebarang kecacatan, macam itulah ya. Okey. Jadi, Makcik Nurliza punya ada. Sesuatu, sesuatu pun boleh, sesuatu pun boleh. Bagus, kalau yang ada tu bagus. Kalau yang ada bagus, kalau tak ada tu pun okey, tapi yang lebih cantik kalau ada terjemah sebarang. Okey, bawahnya. Terus masuk pada tafsiran dia. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Ay innahu ta'ala allazi awjada wa abda'a as-samawati as-sab'a. Allah Ta'ala lah yang menjadikan dan menciptakan 7 lapis langit al-mutatabiqata ba'daha fawqa ba'din, yang berlapis-lapis satu di atas yang lain. Kullu sama'in munfasilatun 'anil ukhra. Setiap langit akan terpisah antara satu sama lain. Kama jaa fi hadis al-Isra' wa ghairihi, seperti mana yang datang pada hadis Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi nak naik langit sekian, ada malaikat jaga, kan? Kena ketuk pintu langit dan sebagainya. Ibu ingatlah, setiap langit ini ada dia punya pintu-pintu langit, ada lapis-lapis dia. Cuma ibu ayah, kita jangan ingat langit pertama tu. Mana langit pertama? Langit pertama kita nampak atas ni ke? Itu bukan langit pertama, itu langit untuk planet bumi. Yang kita kata langit-langit sekarang ni, yang kita nampak atas ni bukannya langit dunia. Itu adalah langit untuk planet bumi. Ibu ayah, macam saya biasa cakap sebelum ni, kita punya sistem galaksi kita, galaksi kita daripada matahari sampailah planet Pluto, dipanggil galaksi apa ibu? Apa nama? Maaf ibu, tadi tu tiba-tiba saja, tiba-tiba je terputus. Tiba-tiba je lost connection, sorry ya. Ni tengah rekod balik ni. InsyaAllah. Okey. Galaksi Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. InsyaAllah. Macam-macam, terlanggar lah apalah. Okey. Jadi galaksi Bima Sakti, Bima Sakti. Ibu ayah,
setakat ni yang para pengkaji astronomi ni, mereka baru jumpa galaksi dalam 4-5 galaksi saja. Setakat yang saya tahulah. Dan Ibu Ayah, dekat langit saja ada berapa galaksi yang ada sebenarnya? Ada berapa galaksi lain? Yang kita tahu setakat itu saja, tapi ada berapa galaksi lain? Ada beribu-ribu, mungkin puluh ribu, mungkin ratus ribu lagi galaksi lain yang ada. Ibu Ayah, kita tengok matahari tu, kita tengok matahari besar ke kecil? Ibu Ayah, matahari tu besar ke kecil matahari? Matahari tu banding dengan bumi, bumi ni tak nampak dah. Matahari punya besar, bumi ni kecil sangat, tak nampak apa. Matahari tu sangat besar. Tapi Ibu Ayah, saya dah kata sebelum ni, matahari tu adalah planet yang paling, adalah bintang yang paling apa? Hakikatnya matahari adalah bintang juga. Cuma dia bintang yang paling apa matahari tu? Betul Ibu Maimunah, matahari bintang paling kecil. Kita tengok sekejap, saya tunjukkan pada Ibu Ayah. Matahari adalah bintang yang paling kecil. Okey, nampak tu Ibu Ayah ya? Okey, kat situ nampak. Saya tunjuk sini. Saya tak dapat nak besarkan gambar ni ya. Ibu Ayah besarkan pakai handphone lah ya. Nampak ni? Ini bukan matahari ni. Ini matahari kat sini. Sebelah kiri sekali yang tak nampak apa-apa ni. Matahari bintang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling besar ni bintang yang ke-7 terkecil. Matahari bintang paling kecil. Bintang yang ke-7 terkecil ini bintang yang saya tengah fokus ni. Ibu Ayah bayangkan matahari dibandingkan bintang yang ke-7 terkecil sahaja pun matahari tu dah tak nampak dah. Halus je matahari macam hujung jarum. Padahal dibandingkan dengan bintang ke-7 terkecil, dah tak nampak apa dah matahari tu. Ibu Ayah. Ibu Ayah, bintang kat langit ada berapa? 7 ke? Bintang kat langit ni tak terkira banyaknya Ibu Ayah. Bintang dekat langit ni tak terkira banyaknya. Dan matahari adalah bintang terkecil. Sampai bintang ke-7 terkecil saja dah tak nampak apa dah. Jadi, Ibu Ayah, semua bintang-bintang di langit ni Ibu Ayah, ada sampai sekarang cahayanya tak sampai lagi kat bumi. Punya jauh bintang tu cahayanya tak sampai lagi kat bumi. Matahari kita nampak besar kerana matahari bintang paling kecil. Yang kita nampak bintang kecil-kecil tu yang jutaan di langit itu semua jaraknya berapa ratus ribu juta kali ganda daripada matahari. Dan ada lagi yang cahaya tak sampai kat bumi. Jadi Ibu Ayah nak tanya, kecil ke tidak kita ni? Bumi ni dah kecil pada matahari. Matahari pula paling kecil di antara semua bintang. Dan semua bintang-bintang yang ada adalah baru bawah langit pertama. Baru bawah langit pertama Ibu Ayah. Langit pertama. Jadi sangat-sangatlah kecil kita ni. Sangat-sangatlah kecil. Yang bumi punya kecil ni lah, dunia paling kecil ni lah, kita duduk berebut. Yang hidup sementara ni lah, kita duduk berebut sampai tinggal semua benda. Ketaatan pada Allah Ta'ala, tak nak mengaji, tinggal mengaji, tinggal sembahyang. Pasal apa? Pasal nak rebut dunia ni. Tak nak lah macam tu Ibu Ayah ya. Okey. Ibu Ayah, kalau saya ada sebetul cincin, saya campak cincin tu dekat tak jauh lah. Dekat ni je. Dekat mana Dekat Pulau Pinang. Itu Pulau Pinang, kat Pulau Pinang tu kan tak besar kan, Malaysia lagi besar. Kat kawasan Pulau Pinang tu, kawasan pulau tu besar ke kecil daripada Malaysia? Kecil je. Saya campak satu betul cincin yang harganya RM100,000. Kalau ada lah. Ada ke? RM100,000 cincin tu saya campak dan saya kata, Ibu Ayah cari kat pulau ni. Siapa jumpa dia ambil. Agak-agak Ibu Ayah nak cari tak? Harganya RM100,000. Ayah Ibu Ayah nak cari tak? Sebetul cincin tu di sebesar-besar Pulau Pinang ni, dekat pulau tu, Ibu Ayah nak cari ke tak nak? Sanggup tak cari? Habiskan masa cari cincin tu, tak tahu kat mana. Tapi dekat Pulau Pinang tu, harganya RM100,000. Kalau jumpa ambil lah buat harta. Kenapa tak nak Ibu Ayah? Kenapa tak nak? Kerana besar. Macam mustahil kan? Kerana besar. Besar dan kita nak cari tu tak larang nak cari. Kerana sebetul cincin tu kecil. Berbanding dengan baru Pulau Pinang. Belum Malaysia lagi. Ibu Ayah banding negara Malaysia dengan gurun Sahara, mana lagi besar? Malaysia ke gurun Sahara?
Gurun Sahara, Ibu Ayah. Ya Allah. Malaysia dengan Gurun Sahara mana lagi besar? Seluruh semenanjung ni, banding dengan Gurun Sahara lagi besar, Ibu Ayah. Bayangkan, beza langit bumi ni, bumi dengan langit pertama, bumi ini ibarat sebetul cincin, langit pertama baru. Langit pertama ibarat gurun yang sangat luas. Gurun yang sangat luas itu langit pertama. Jadi, apa kita nak ni Ibu Ayah, kita nak sombong buat apa? Nak bongkak buat apa? Kita tak ada apa-apa pun. Kan? Kita ni kecil. Makhluk yang kecil, yang lemah, dah lemah, hina pula tu, asal daripada iman ni. Tapi kita ni sombong, kan? Ibu Ayah, langit pertama dengan langit kedua, langit pertama pula macam seperti cincin, langit kedua pula macam padang pasir yang sangat luas. Begitulah seterusnya. Jadi hakikatnya Ibu Ayah, 7 lapis langit ni sangat luas, sangat besar dan semuanya dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tibaqa bertingkat-tingkat. Ma tara, tidaklah kamu lihat. Yajma'u bainaha nizamul jazibiyah. Okey. Ada satu undang-undang Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala, sistem Allah Ta'ala yang sangat sempurna. Ibu Ayah, nak tanya Ibu Ayah. Langit bergerak, bumi bergerak, bumi, matahari, bulan, bintang bergerak ikut pasti kan? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari bergerak li mustaqarrin, pada dia punya mustaqar, orbit dia. Dzalika taqdirul azizil alim, itu dari ketetapan Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ibu Ayah, orang duk kaji tarikh sekian kan, ketepatan waktu semayang semua berdasarkan kepada apa? Pergerakan matahari, pergerakan bulan. Jadi Ibu Ayah, siapa yang atur pergerakan bulan dan matahari dia berpusing itu? Siapa yang atur tu Ibu Ayah? Siapa yang atur? Allah Ta'ala yang atur. Allah Ta'ala punya sistem. Hebatnya Allah Ta'ala ciptakan semua itu sempurna Ibu Ayah, sempurna. Tak ada kecacatan. Kita tengok langit, tengok banyak kali langit. Nampak tak kecacatan pada ciptaan langit? Ibu Ayah, berjuta bintang, berjuta planet dalam galaksi kita ada sampai Pluto saja, tapi planet ada banyak lagi ke atas tu. Ibu Ayah tak berlanggar sama-sama planet, ada pernah berlanggar tak? Sama-sama planet, pernah tak sama planet berlanggar? Daripada awal ciptaan dulu sampai dalam kiamat ni, pernah tak planet berlanggar? Pernah tak mana-mana planet ke bintang terlepas daripada orbit masing-masing? Padahal semua bergerak tu. Tak ada pernah satu pun berlanggar satu sama lain. Tak pernah satu pun pelanggaran antara mereka berlaku. Kenapa Ibu Ayah? Kerana Allah Ta'ala yang dah tetapkan benda itu semua. Bila berlaku saja, apa yang akan berlaku akhirnya? Bila berlaku pelanggaran, apa yang akan berlaku Ibu Ayah? Kiamat. Bila berlakunya pelanggaran, itu berlakunya kiamat. Tengok Allah Ta'ala sangkut, Allah Ta'ala tanpa tali, Allah Ta'ala pusingkan dengan orbitnya. Orbitnya, dia punya paksi lain. Dia punya orbitnya lain. Kan? Macam tu Ibu Ayah. Okey. Hebat Allah Ta'ala ya. Ma tushahidu ayyuhan nazir al-muta'ammil fi makhluqatir rahman min tanaqudin wa tabayun wa adu tanasub. Kamu takkan lihat, wahai orang yang memerhati. Maksudnya bukan tengok kosong. Tengok dengan perhati, tengok pakai apa sajalah. Kita memerhatikan langit, cari apa saja kekurangan pada ciptaan Allah, cari tak jumpa. Sampailah Ibu Ayah, sampailah orang-orang yang nak cari kelemahan Allah Ta'ala pada ciptaan langit sahaja, akhirnya mereka jadi putus asa. Putus asa dan pasal apa? Kerana tak jumpa kekurangan. Langsung tak jumpa kekurangan. Jadi putus asa akhirnya. Jadi untung tak Ibu Ayah? Untung tak kita beriman. Kita sedang beriman dengan Tuhan yang menciptakan langit bumi. 7 lapis langit ni dicipta oleh Tuhan kita, yakni Allah, dan kita beriman dengan Tuhan yang sebenar. Ibu Ayah yang rasa untung kan tidak? Kita dilahirkan, majoriti saya rasa hampir semuanya dilahirkan daripada perut ibu
yang beriman pada Allah? Ke ibu yang rasa biasalah, ustaz biasalah. Akhirnya untung sangat kita dah lah dilahirkan Islam, dah tu Melayu ni dikenal bangsa yang lembut hati. Kita ni bukan orang Arab, tapi kita sungguh-sungguh nak belajar Quran, sungguh-sungguh kita nak belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh kita nak faham hadis Nabi SAW. Kita tak minta pun jadi orang Melayu, tak minta pun duduk kat Malaysia. Allah Ta'ala yang pilih kita. Dah lah tu aman, dah lah tu negara Islam, dah lah tu pergi mana-mana. Pengajian Islam punya banyak untuk kenalkan kita pada Tuhan kita yang sebenar. Jadi boyang untung sangat, Alhamdulillah, untung sangat. Sekarang ni kita sedang beriman pada Tuhan pencipta langit ni. 7 lapis langit yang orang-orang kafir kalau mereka cari kekurangan pada langit saja, yang kita yakin Allah Ta'ala cipta langit ni, takkan jumpa sebarang kekurangan. Jadi sekarang ni ibu yang tengok langit hari-hari kan, kita nampak langit. Lepas ni saya dan ibu ayah bila tengok langit kena rasa apa? Rasa hebatnya Allah Ta'ala. Rasa hebatnya Allah Ta'ala. Lepas satu sunnah sebenarnya, sunnah tiap-tiap awal pagi sebelum ketika kita bangun pagi ibu ayah, sunat kita tengok langit. Sunat kita keluar rumah tengok langit dan kita baca ayat surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada tanda kebesaran Allah. Pada siapa? Li ulil albab, kepada orang yang tengok lihat dengan mata hati. Lihat dengan mata kepala tak nampak kebesaran Allah. Lihat dengan mata kepala dan juga mata hati. Li ulil absar, orang yang ada mata hati. Siapa dia? Allazina yadhkuruna Allah, orang-orang yang ingat Allah Ta'ala, qiyaman, baik dia berdiri, wa qu'udan, baik dia duduk, wa ala junubihim, ataupun dia baring. Ibu ayah maksudnya setiap keadaan. Manusia ni tak lepas sama ada dia berdiri, ataupun dia duduk, ataupun dia baring saja. Antara tiga itu saja keadaan kita. Ada kita terbang. Kan? Jadi setiap keadaan kita ingat Allah Ta'ala, lalu Rabbana sambil berfikir tentang ciptaan langit dan bumi ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah kau ciptakan semuanya ini ya Allah, langit, bumi, planet, bulan, bintang ya Allah yang dekat langit tu. Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kau ciptakan semuanya tidak sia-sia ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tak dengar suara saya? Ibu yang lain dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas, okey. Ustazah Nadia keluar masuk balik. Okey ya, keluar masuk balik lah insya-Allah. Apa tadi? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina azaban nar. Lindungilah kami daripada azab api neraka. Apa kena mengena dengan azab ibu yang? Apa kena mengena dalam ayat tu? Allah sebut lindungilah kami daripada api neraka. Minta kita doa macam tu. Apa kena mengenanya? Ibu ayah, bila kita lihat langit yang Allah Ta'ala cipta tanpa tiang, hebat, tengok banyak kali pun tak nampak kekurangan pada langit, apa akan jadi? Kita akan jadi rasa hebatnya ya Allah kau, langit ni kau cipta macam ni ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah, 7 lapis langit, tak ada kekurangan langsung ya Allah kau cipta, langsung tak ada kekurangan ya Allah, kau maha hebat ya Allah, kau maha agung ya Allah, aku takut ya Allah dengan azabmu ya Allah, aku takut ya Allah, kau maha hebat ya Allah, aku lemah. Faqina azaban nar ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ini buaya insya-Allah ya. Jadi beza tak orang beriman lihat pandang pada langit dengan orang tidak beriman pandang pada langit? Beza, orang beriman dia tengok langit dengan dia lihat dengan mata hati dia. Hebat pencipta langit. Orang yang sekadar, orang yang tak nampak kehebatan Allah Ta'ala, dia tengok langit nampak hebat cantiknya langit ni. Cantiknya langit saja. Ambil gambar, nampak kecantikan langit. Tapi kalau orang yang beriman pada Allah, lihat cantiknya langit, indahnya langit, sempurnanya langit, dia nampak
sempurnanya pencipta langit. Boleh boyang insya-Allah ya. Okey. Sikit lagi. Wardud tarfaka fis sama. Kembalikan penglihatan kamu ke langit. Wa ta'ammal hal tushahidu fiha min syuquqin wa sudu'. Kamu nampak tak sebarang pecah ke, retak ke? Wa hadza dalilun ala ta'zimi khalqiha. Inilah dalil kepada hebat ciptaan langit. Tengok langit tanpa kecacatan, inilah dalil kepada hebatnya penciptaan langit itu. Wa salamatiha minal uyub. Selamatnya langit daripada sebarang aib. Maksud aib apa? Yalah, rosak. Langit tak pernah rosak pun. Mana ada langit rosak? Allah Ta'ala cipta langit sempurna. Sempurna, Masya Allah. Tengok, boleh tengok NASA punya video-video dekat angkasa raya sana kan. Angkasa lepas. Allah, cantiknya ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Wahada dalilun ala wa kauni khaliqiha za qudratin tammatin wa ilmin daqiqin syamilin muhkamin mutqinin. Dan ini juga adalah dalil betapa pencipta, tengok langit hebat, sempurna, begitulah penciptanya sangat berkuasa, sempurna, ilmu Allah Ta'ala sangat halus, sempurna, lengkap, dan sangat teliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu Ayah, kita dah belajar sampai ayat 3 surah Al-Mulk. Nak tanya Ibu Ayah, sepanjang kita belajar ayat pertama, kedua dan ketiga, adakah bertambah iman Ibu Ayah pada Allah Ta'ala yang menciptakan ini? Bertambah tak iman yang yakin Ibu Ayah pada Allah Ta'ala yang mencipta langit, Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, Allah Ta'ala menciptakan manusia? Yakin tak kita, bertambah tak yakin Ibu Ayah, iman Ibu Ayah pada Allah Ta'ala sekarang ni? Bertambah kan? Jadi apa tujuan Ibu Ayah belajar tafsir? Untuk tahu terjemah saja ke? Ibu Ayah, kita bukan belajar tafsir untuk tahu terjemah saja. Kita belajar tafsir supaya Al-Quran itu menjadi cahaya pada diri kita. Kita belajar tafsir, sampai itu kita belajar nahwu sharaf untuk faham tafsir. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran ini betul-betul jadi petunjuk pada kita. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Turunkan pada Nabi SAW, Nabi ajar pada sahabat ajar seterusnya. Maka para ulama mengajarkan pada kita dan kita menyampaikan pada sesiapa yang belum tahu. Sampaikan pula pada umat, pada keluarga. Apa tujuan Ibu ya? Supaya Al-Quran ini punya cahaya itu sampai pada setiap rumah. Walaupun kita belajar online ini ada juga yang mempertikaikan, apalah belajar online, tak ada talaqi. Tak apalah, orang kata apa, tak apalah, biarlah. Ibu ya, orang nak kata apa, katalah. Biarkan. Yang pentingnya Ibu ya, kita apa ni yang kita belajar? Kita belajar ni apa? Yang kita belajar untuk faham Quran. Quran itu adalah cahaya hidup kita, petunjuk hidup kita. Sekarang ni Ibu yang nampak tak Quran itu memang petunjuk kita? Nampak tak sekarang Al-Quran memang petunjuk kita untuk kita kenal Tuhan kita? Nampak tak sekarang yang buat? Inilah tujuan Quran diturunkan. Pasal itu saya buat pengajar ini cuma supaya semua dapat belajar. Jadi kalau Ibu Ayah tak dapat dengar live, dengar ulang kajian. Ulang kajian secara YouTube. InsyaAllah Ibu Ayah ya, bukan kerana saya, tapi kerana kita nak faham Quran. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Okay. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nama-nama Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.